rakyat menilai. Ya, saya pun bolehlah membaca-baca suka di bawah ni, Wabi. Mereka memuji Pakatan Harapan dalam erti kata soal integriti, soal kesetiaan, soal pendirian. Jelas, tuntas di situ, tak ada masalah. Dan mereka mengakui kerajaan yang ada sekarang ni adalah pengkhianatan dan seumpamanya. Tapi adakah ia cukup bagi rakyat sebenarnya? Kalau benar kesetiaan, berpendirian itu masih tidak cukup kerana masih belum lagi dapat memenangi ataupun mengambil alih tampuk pemerintahan ini. Dalam waktu yang sama, saya pun bersetuju Pakatan Harapan akhirnya membuat satu langkah. Tidak guna macam YB sebut tadi, tidak guna untuk membuat satu mengejar ataupun mendapatkan mandat ini semula dalam keadaan sekarang ini. Lebih tumpu rasanya untuk ke PRU akan datang. Dalam waktu yang sama, YB, saya nak petik dalam satu berita The Vibes dan satu lagi The Vibes, the fault in our opposition, Pakatan must mend ways to reclaim Putrajaya. Ada dua faktor yang disebutkan sini, kelemahan yang ada pada Profesor Wong Chin Huat. Yang satunya about orang kata apa, disagreement atau disagreement apa ni, Baby? Ketidakpersetujuan antara dua pimpinan. Iaitu Anwar Ibrahim dan juga Syafiee Apzal. Nampak seolah-olah seperti bila meletakkan Anwar sebagai Perdana Menteri, maka tak dapat nak menarik sokongan yang lebih. Tapi kalau sekiranya beri pada Syafiee Apzal, sebenarnya boleh pula. Itu ada beberapa persepsi dekat situ. Dan juga ada kesilapan yang kedua juga yang disebutkan situ. Saya nak tambah lagi satu daripada mantan pimpinan Pakatan Harapan juga, iaitu Rafizi. Saudara Rafizi menulis, ada di sini di Malaysia kini, Harapan should reach out to rural voters, not just shout in parliament. Harapan perlu, Pakatan Harapan perlu masuk ke kawasan-kawasan kampung, kawasan luar bandar untuk mendapatkan undi, bukan hanya menjerit di dalam parlimen. Jadi kembali untuk mendamaikan, adakah YB bersetuju dengan dua kenyataan ini? Nombor satu, kita ambil apa yang Rafizi cakap lah ya. Saya rasa kita setujulah bahawa memang kita perlu turun padang dan kita dapatkan sokongan, adakan hubungan dengan akar umbi dan sebagainya. Saya rasa tak ada orang yang menafikan benda itu. Dan untuk dia menghukum Pakatan Harapan, mengatakan bahawa kita hanya menjerit di parlimen, mungkin dia tak tahulah kan apa yang kita buat. Yang dia nampak adalah apa yang berlaku di dalam parlimen, di mana kita menegur speaker, kita menegur menteri undang-undang, kita menegur menteri-menteri yang langgar titah yang di Pertuan Agong dan sebagainya. Tetapi dia tak tahu yang kerja-kerja yang kita buat di lapangan, ya. Sepatutnya dia lebih cermatlah dari segi komen dia, dan jangan cepat menghukum, ya. Memang di kawasan-kawasan luar bandar, UMNO dengan PAS kuat, ya. Dia tak sama seperti mana dalam kawasan bandar dan separa bandar, ya. Kerana di situ banyak lagi maklumat tambahan dan sebagainya. Dan benda ni berlaku pada zaman Rafizi, bila dia aktif pun, ya, keadaannya memang begitu. Bila kita masuk dalam arena politik ni, memang PAS dengan UMNO dia dah lama bertapak di kawasan luar bandar, ya. Maka ianya bukan satu perkara yang mudah, ya. Tapi tak adalah berarti kita tak buat kerja, ya. Tu kita kena tengoklah mana yang kes mana, kawasan mana. Kalau betul langsung tak ada buat kerja dan sebagainya, tapi nak buat kerja di kawasan luar bandar itu tak semudah, tetapi ianya diusahakan. Kalau Rafizi ada cadangan macam mana kita nak pecahkan pegangan dan pengaruh UMNO dan PAS yang ada begitu banyak cawangan, yang ada begitu banyak tadika, pasti dan sebagainya, sekolah dan sebagainya, macam mana kita nak pecahkan, kita sentiasa terbuka untuk mendengar cadangan-cadangan daripada Rafizi, ya. Tapi kalau sekadar nak menjatuhkan hukum secara secara rambang, mengatakan kita ni patut turun dan buat kerja, minta maaf lah, ya. Kita memang kita buat kerja mengikut kemampuan kita, dan saya rasa di kawasan-kawasan luar bandar ini, sokongan terhadap amanah, terhadap keadilan, terhadap DAP semakin hari semakin bertambah, ya. Tapi memang ianya tak sekuat seperti mana di bandar, ya. Itu yang berhubung dengan isi. Yang kedua tentang Wong Chin Huat, dia buat dua komen, ya, kalau tak silap saya. Yang pertama dia komen pasal kita tak terima tawaran
daripada Menteri Duit Mahir ya. Dia kena fahamlah bila Mahir buat tawaran itu, dia bukan bawa berunding dengan pimpinan ya. Ada kelompok-kelompok yang tertentu yang pergi berunding dan berunding dengan siapa pun kita tak tahu. Ianya tak dibuat mengikut proses yang sewajarnya. Dan kedua, dia sendiri pada ketika itu telah hilang keabsahan sebagai Perdana Menteri. Ya, dia selama ini bila dia Perdana Menteri, dia langsung tak nak berbincang dengan kita. Ya, malahan nak panggil parlimen untuk nak bahas pun dia tak nak. Ya, lalu tiba-tiba dia okey kita bincang pada saat dah nazak dah baru nak buat seperti yang sepatutnya, dan ini tidak baik ya. Dan kita pun kenal dia khianat kita dulu. Maka kalau dia berjanji dengan kita sokong dia balik. Lepas tu dia janji macam-macam. Kalau dulu dia khianat, ya, apa jaminan bahawa dia akan penuhi janjinya ya. Kita dah tahu dah dia dah memang langgar janji. Dia perlukan mungkin 6 bulan lagi, lepas tu dia nak buat pilihan raya. Lalu kalau kita sokong dia sekalipun supaya dia tak jatuh sekarang ini, maka apa jaminan bahawa apa yang dijanjikan dia akan laksanakan. Sedangkan memang rakyat menuntut supaya kita cuba dapatkan balik mandat ya, dan itulah yang kita usahakan ya. Tetapi setelah kita berusaha, kita nampak kita tak boleh kerana ada yang 20 ahli parlimen ini pengkhianat yang setia dengan khianat mereka, maka sukar untuk kita nak dapat balik mandat itu. Kita tak boleh expect yang UMNO yang menang atas tiket UMNO untuk sokong kita, ataupun yang PAS yang menang tiket PAS untuk sokong kita, ataupun yang GBS yang menang atas tiket Barisan Nasional untuk sokong kita. Harapan kita ialah golongan pengkhianat ini yang telah menang atas tiket kita, dia rasa insaf dan dia nak tebus dosa dia kerana dia telah ambil alih kerajaan dan dia telah menjahanamkan ya ekonomi negara, menjahanamkan politik negara, dia menjahanamkan sistem kesihatan negara kerana berbanyak sangat berpolitik. Kita mengharapkan mereka akan insaf, mereka akan tebus dosa mereka, mereka kembali kepada kita. Dia sokong kita, bukan dia nak pimpin kita, tapi dia sokong kita untuk kita seperti yang selayaknya kitalah menjadi kerajaan. Tapi malangnya sebaliknya, mereka sokong yang mana yang UMNO dapat mandat atas undi UMNO, tu hak dia lah. Yang mana yang PAS yang dapat mandat atas tiket PAS, tu hak dia ya. Kita tak boleh awak menang atas tiket PAS, sekarang ni awak kena sokong PH ya. Ni macam kita nak suruh dia pula khianat mandat pengundi dia ya, itu tak betul. Tetapi yang mana yang telah khianat mandat yang dia perolehi atas nama PH, sepatutnya mereka datang balik, sokong balik, minta maaf atas pengkhianatan mereka, tapi mereka tak lakukan itu. Kita terima kami sebagai ketua ya, terima kami sebagai ketua. Awak yang khianat kami, takkan kami nak terima kamu sebagai ketua, nak sokong kamu sebagai ketua ya. Lalu apa yang ditulis oleh Wong Ching Pat itu, saya nak jelaskan. Dalam keadaan dan suasana sebegitu, memang kita wajib mengusahakan nak dapatkan mandat itu balik. Paling kurang tu kita cuba usaha sekali. Kalau kita dah berjaya, alhamdulillah. Kalau kita tak berjaya, kita boleh beritahu pada rakyat, maaf ya, kita dah usahakan, kita dah cuba dapatkan balik mandat itu, tapi malangnya golongan pengkhianat itu setia dengan pengkhianatan mereka, dan kerajaan yang dibentukkan oleh mereka tetap merupakan kerajaan pilihan ahli parlimen Dewan Rakyat, bukan pilihan rakyat, kerana mereka khianat ya. Yang nombor dua yang dikomen tentang Anwar dengan Datuk Seri Shafie Apdal ya, ni sebenarnya tak betul. Iaitu persepsi dia, persepsi yang kan oleh cyber trooper Perikatan Nasional dan Barisan Nasional ya. Sebenarnya memang kita semua setuju 105 tu solid ya, 105 tu solid ya. Sama ada 105 ni nak sokong Anwar ataupun nak sokong Shafie Apdal, bergantung kepada berapa ramai undi tambahan masing-masing boleh bawa ya. Kalau Datuk Seri Shafie Apdal memberitahu kepada Pakatan Harapan, kita dah ada 7 orang yang dah sokong saya,
dan dia berikan bukti dan sebagainya, ya mungkin kita boleh namakan dia, ya. Tapi pada itu dipersetujui kalau dia tak boleh, maka dan Anwar pun tak boleh, tapi paling kurang kita namakan Anwar sebagai calon pertama, kerana kalau kita tambahkan Syafiq Afdal mungkin dia dapat 2-3 sekiranya dapat sekalipun tambahan, ianya tetap tidak mencukupi dan ianya akan dipertikaikan, ya, dipertikaikan. Kenapa kita sokong Syafiq Afdal sedangkan jumlah yang dia bawa pun tak cukup, ya, mungkin begitu, ya. Lainlah kalau dia boleh buktikan bahawa dia boleh dapat, ya. So apa yang telah dipersetujui pada saat yang terakhir, okey, oleh kerana tak ada orang boleh dapat yang ekstra 7 itu, kita dengar pada Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia kata mungkin dia boleh dapat yang daripada PKR, ya, yang 14 yang lompat tu mungkin ada 7 yang boleh dia bawa balik dan kita boleh ada angka yang mencukupi. Maka dengan itu semua bersetuju, okey, kita sokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia tidak ada pertarungan, persaingan, perbalahan dengan Datuk Seri Anwar. Ya, apa yang telah dilakukan adalah perbincangan secara secara terbuka, secara yang baik, dan terbukti 105 tu termasuk Syafiq Afdal, termasuk Tun, ya, sokong Datuk Seri Ibrahim sebagai calon perdana dalam pemilihan yang telah dilakukan. Dan ini menyebabkan mereka takut. Ya, ini menyebabkan mereka takut. Itulah sebabnya mereka wawarkan kononnya Anwar hanya dapat 92. Kerana dia nak pecahkan kita. Ya, saya nak pesanlah pada ahli-ahli sama ada daripada Amanah, daripada PKR, ya, daripada Pejuang, daripada Warisan dan sebagainya, hentikanlah, ya, bergaduh kat bawah ni. Nampak ke pimpinan dekat atas ni nak bawa bersatu, ya, nak dapat 105 itu. Pimpinan dekat atas berusaha bertungkus lumus nak mewujudkan perdamaian dan kesatuan di kalangan semua parti pembangkang, ya. Tapi kat bawah ni kita pun naik heran apa yang dia nak capai, nak berbalak-balak, nak serang ini, nak serang itu dan sebagainya. Saya tak faham, ya, apa matlamat mereka, ya. Ni kena perbaiki, kita kena betulkan, jangan kita ni cepat melatah bila apa istilahnya, diprovok, dia apa, provokasi, ya, diprovok oleh pihak sebelah sana. Mungkin saya berjumpa dia daripada PKR, tapi sebenarnya dia orang Azmin, ya. Mungkin ada yang daripada daripada DAP ataupun daripada Amanah dan sebagainya. Lalu kita pula ikut itu dan kita menimbulkan perbalahan di kalangan pemimpin yang sebenarnya kita nak bersatu, kita berusaha untuk bersatu. Daripada dulu lagi Amanah telah timbulkan isu Grand Coalition, sekarang ni di bawah konsep kemah besar, dan inilah yang apa kita usahakan dan kita telah berjaya, alhamdulillah, 105 bersatu, ya. Ni kesatuan inilah yang menakutkan Barisan Nasional UMNO dan Barisan Nasional, ya. Cantik tuntas ada satu, ya.